Ada perbincangan, ada berbincang. Ustaz, Imam Mahdi ni memang kita tak tahulah siapa sebenarnya. Sebelum dia muncul kita tak tahu. Cuma ulama menyebut dia akan muncul, dan kemunculannya begitu berdasarkan kesimpulan yang dapat kita kutip daripada beberapa hadis. Saya dengar ada yang kata Nabi Muhammad sendiri. Itu betul. Dari segi makna, Al-Mahdi itu ialah yang memberi petunjuk. Jadi Nabi Muhammad juga adalah Al-Mahdi. Pengganti-pengganti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar juga adalah pengganti. Ada ulama pun Al-Mahdi juga. Tapi sebenarnya Al-Mahdi yang dimaksudkan dalam cerita itu, Al-Mahdi yang bunuh Dajjal tak berjaya. Walaupun kejayaan dia sudah besar, dia masih tak dapat bunuh Dajjal. Akhirnya Nabi Isa turun sama dengan dia, dan Nabi Isa dapat bunuh Dajjal di zaman dia. Siapakah Al-Mahdi itu? Yang tu tak boleh nak dijawab. Belum dapat dijawab lagi. Jadi dalam sejarah memang ramai orang yang mengaku jadi Al-Mahdi. Dalam sejarah Syiah pun ramai, dalam sejarah bukan Syiah Afrika, mana-mana tempat ramai lah. Jadi bila dia mengajar sikit, dia antara yang ramai mengaku Mahdi juga ialah hari ni kita panggil Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi ni dulu, Kerajaan Arab Saudi ni dia pegang power. Dia kabilah. Dia bersandar pada satu orang ulama yang dipanggil Muhammad bin Abdul Wahhab. Orang panggil mazhab Wahabi tu. Jadi dulu di semenanjung tanah Arab dulu, orang lain berkuasa. Siapa dia berkuasa? Orang yang berkuasa pada zaman itu ialah nenek moyang kepada Raja Jordan hari ini. Raja Jordan hari ini, tu nenek moyang dia dulu jadi raja di kawasan semenanjung tanah Arab, menguasai Mekah dan Madinah. Tapi kena hamba, maka dia pergi ke Jordan. Jadi pada masa dia jadi raja, rakyat jelata orang-orang bawah ni, di antara yang jadi rakyat bawah ni ialah nenek moyang Raja Saudi hari ini. Jadi nenek moyang Raja Saudi hari ini ni, dia belajar, berguru dengan satu orang yang dipanggil dengan nama Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang orang kata inilah dia pengasas Wahabi. Orang kata lah. Tapi bukan begitu cerita dia. Kita nak sebut sejarah. Jadi keluarga Saud ni belajar dengan Muhammad bin Abdul Wahhab ni. Habis satu generasi, sambung lagi. Bila mereka dah ramai, mereka membuat tentera. Dan mereka menyatakan, ini dia, kami ni Al-Mahdi. Yang Nabi janjikan, pemuda daripada timur akan datang, daripada Bani Tamim. Jadi dia pun Bani Tamim. Dia sebut timur, maknanya timur daripada Mekah. Dan dia duduk belah ke timur lagi. Dia kata, kita lah. Akhirnya orang pun sokong dia. Bila orang sokong dia, berjayalah mereka menghambat raja pada masa itu. Sehinggalah raja pada masa itu lari sampai ke Jordan. Itu cerita mudah. Jadi maknanya Raja Saudi hari ni, tok nenek dia dulu banyak orang dah tok nenek moyang dia pernah mengaku jadi Al-Mahdi. Ternyata lepas pada tu dia bukan Al-Mahdi, sebagaimana yang Nabi sebutkan dalam hadis yang kita cerita tadi. Jadi soalannya maknanya, adakah Nabi itu Al-Mahdi? Ya, betul lah. Dari segi bahasa, Al-Mahdi itu pemberi petunjuk. Maksudnya setiap orang yang bawa ilmu dan bawa peringatan, dia adalah Al-Mahdi. Nabi bawa ilmu yang besar, peringatan yang besar, tentulah dia Al-Mahdi. Tapi yang Nabi sebut sebagai satu batu tanda kepada orang yang beriman nak berjalan menuju ke akhir zaman, dia kena ingat yang tu Al-Mahdi. Al-Mahdi tu yang mana? Sampai hari ni orang tak tahu lagi lah. Walaupun banyak orang telah mendakwa, tapi di antara dakwaan dia tu adalah tak betul. Dia hayat macam tu tak berlaku sebab Allah Ta'ala tak pilih dia. Saya buat contoh. Hari ni di Sudan ada satu orang nama dia Sadiq Al-Mahdi. Toki dia dulu pernah mengaku jadi Imam Mahdi. Jadi masih dia orang kampung, masa tu orang kampung. Dia baca semua Mahdi ni, baru aku Imam Mahdi. Pada tu dia pun nak lawan orang putih. Katalah contohnya, nak lawan orang putih di Rawang. Daripada Kampung Kuang ataupun Tasik Biru tu,
Dia bawa pengikut dia pergi lawan orang putih 3 orang. Menang. Bila menang dia kata, kami Mahdi. Kami akan halaukan orang putih yang kafir ni. Kita akan tawang Kuala Lumpur pula. Jadi bila menang kat Rawang, nak tawang Kuala Lumpur. Dalam serangan nak tawang Kuala Lumpur tu dia terbunuh. Mati. Maknanya kalau Al-Mahdi sungguh, dia tak mati. Mati cikadang dia lain. Maka dia bukan Al-Mahdi. Maknanya dalam sejarah kita jangan rasa pelik. Kalau kita tengok orang mengaku Al-Mahdi, orang yang mengaku Al-Mahdi, dalam sejarah ada beratus dah Al-Mahdi telah muncul. Masing-masing mengaku Al-Mahdi kerana mereka mengharapkan satu kebaikan. Tapi Allah Ta'ala tak pilih mereka. Berapa Allah Ta'ala bagi kalau Mahdi ni menang. Jadi belum berlaku lagi lah. Dan ulama kata bila belum berlaku pasti akan berlaku, akan datang. Bila 5 tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke, 200 tahun lagi ke, ataupun dunia ni panjang 3,000 tahun lagi ke, wallahu alam, sebenarnya kita tak tahu. Cuma ulama sebut belum muncul lagi. Dan sebenarnya yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu macam orang Akam tu yang angkatkan Abu Yahya tu sebagai Imam Mahdi, mati pun kata hidup. Itu kita tak tahu sangatlah sebab kita tak mengkaji secara langsung. Tapi cerita-cerita yang dia buat tu sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah Syiah, benda tu tak pelik. Maknanya cerita-cerita dan khabar-khabar angin yang kita dengar itu sebenarnya telah banyak kali berulang dalam masyarakat Syiah. Contoh, orang Syiah mempercayai dia panggil Al-Imam Al-Muntazar Al-Mahdi. Imam yang ditunggu ialah Imam Mahdi. Cerita zaman dulu. Jadi satu orang imam ni ialah anak cucu Nabi yang merupakan anak cucu Fatimah Az-Zahra. Nabi ada anak perempuan seorang, nama Fatimah. Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali. Dapatlah anak cucu dan daripada keturunan ni dia kata akan muncul Imam Mahdi. Yang ni dia panggil imam. Jadi ada satu imam tu perang lawang dengan Bani Umayyah, kalah. Bila kalah apa berlaku? Mati lah. Bila mati orang buat macam mana? Orang tanam. Dia takut orang putus semangat. Dia pun sembunyikan boh dia yang mati ni, buat lari. Lepas tu dia kata boh tak mati, boh hilang pergi berzikir di satu gunung. Dia bertanya. Bila dia tanya, dia kata boh ni pergi berzikir dan boh ni tidak akan mati. Boh ni tidak mati. Boh ni dia pergi berzikir, mendekatkan diri kepada Allah. Maka dia lantik aku jadi wakil dia. Satu hari nanti dia akan muncul semula di akhir zaman dalam bentuk Al-Mahdi dan dia akan menyelamatkan kamu semua ni. Jadi aku ni sebagai wakil Al-Mahdi dia panggil Mahdi Surah. Imam Surah, imam kecil yang aku jadi pemimpin kamu sementara. Yang asal tu datang balik. Jadi yang asal tu mati dah. Dia kata ada pendapat kata tidak mati, ada pendapat kata mati tapi dia akan bangun semula. Yang berlaku dalam sejarah Syiah banyaklah, tak pelik lah. Jadi benda-benda seperti ini ada kedengaran juga dalam masyarakat kita. Jadi kalaulah makna itulah yang dia pegang dan itulah yang dipercayai dan itulah yang menjadi yang diwar-warkan, perkara itu adalah perkara yang dia protestik daripada ajaran Syiah. Tidak begitu sebenarnya. Yang jelas kita faham daripada kita hadis tadi ialah Al-Mahdi muncul dalam musim haji. Dia duduk di Madinah. Kediaman dia di Madinah. Tahun tu dia pergi haji. Dan orang lantik dia. Dan bukan orang daripada tempat kita ni lah. Itu yang paling jelas tadi. Cumanya cerita tadi itu kita dengar berlaku dalam masyarakat kita. Ada banyak pertikaian-pertikaian yang dia bawa yang kita perlu teliti lah. Kita perlu cermat supaya kita tidak menjadi tertipu sebagaimana banyak dah orang-orang Syiah dulu tertipu bila ada ketua ataupun seorang daripada kalangan mereka mendakwa sebagai Imam Mahdi. Jadi ada orang menggunakan hadis-hadis Imam Mahdi ni untuk dia kumpul pengaruh. Sebab kalau kita tak mengaku Imam Mahdi, siapa nak ikut kita? Kalau kita mengaku Imam Mahdi, orang akan ikut kita dah tak pengikut. Ada yang macam tu.
Yang macam ni rosak hati dia. Kalau hati dia macam tu akan jadi rosak. Tapi kalau dia macam kita kata berlaku, banyak juga berlaku, dia mengharapkan dia lah yang Mahdi. Tiba-tiba tak berlaku, kita nak buat macam mana? Tapi yang mengaku ni kerana nak satu kepentingan, akan jadi rosak. Bukan saja orang tu, orang yang mengikuti dia juga akan rosak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.